Muhammad Fahmi bin Muhammad Dahlan, merupakan guru pakar bahasa Inggeris di Kelab Ibu Bapa Guru Islam Melaka, dan Puan Cikgu Nurliza Ayu binti Mat Said ini juga merupakan guru pakar dalam bidang sains di IJIM di Kelab Ibu Bapa Guru Islam Melaka. Terima kasih Cikgu kerana dapat bersama dengan kita pada tengah hari ini untuk sembang santai apa yang anda mahu nak ubah minda. Jadi hari ini kita melihat pada orang kata fenomena, suasana, situasi pembelajaran secara PDPR, pembelajaran secara talian ni, online ni, yang mana pembelajaran online ni saya kutip dan pinjam apa yang bicara kita sebelum tadi dengan Cikgu Fahmi adalah di mana saja dan pada bila-bila masa. Kan? Yang mana memberikan banyak impak, yang mana di pusat-pusat tuition pun banyak yang dah tutup. Sebab apa? Sebab dia tak boleh meneruskan kesinambungan tu tadi sebab pelajar semua dah tarik handbrake. Khususnya hari ni bila UPSR tak ada, pelajar darjah 6 ramai yang berhenti kan. Mereka dah melihat bahawa peperiksaan tak ada, tuition tak perlu. Begitu juga dengan pelajar PT3 kan. Yang hari ni yang duduk setia bersama dan berada di talian untuk meneruskan perjalanan ilmu ni, ada juga yang sedar tu, tapi ada ramai yang macam mengambil kira tak apalah nanti kata 5 baru tuition. Macam itulah. So itu senario yang berlaku. Jadi hari ini kita nak bincang, kita nak bawa apa yang anda mahu dan kita nak ubah minda. Kita nak ubah minda mungkin pada pelajar tu tadi dan mungkin pada ibu bapa yang mendengar supaya kita tidak berada dalam keadaan yang comfort zone, right? Kita harus berada dalam keadaan combat zone dalam perkelangsungan perjalanan ilmu ni. Jadi saya terus pergi dulu pada Cikgu Fahmi lah. So apa pandangan Cikgu Fahmi berkaitan dengan orang kata apa yang anda mahu dan ubah minda ini dalam senario di peringkat ataupun di orang kata pada perspektif sekolah rendah lah yang mungkin cikgu berhadapan dengan suasana pembelajaran secara PDPR dan sebagainya. So silakan cikgu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Datuk Dr. Noliah atas jemputan, kesudian menjemput saya, walaupun dikatakan saya ni pakar dalam subjek bahasa Inggeris, tapi tak adalah sebenarnya. Di luar sana tu rasa beratus, beribu lagi yang pakar daripada saya. Kalau nak kata saya ni pakar, saya rasa self proclaim tu saya rasa berdosa sangatlah. Okey, alright. Okey, tapi hari ni saya bukan nak kongsikan kepakaran saya berkenaan dengan subjek yang saya ajar, bukan tapi lebih kepada kita panggil mindset kita. Mindset. Kita punya minda kita, macam mana kita nak ubah minda kita terhadap apa yang kita perlukan pada waktu-waktu yang mencabar ni. Okey. Macam mana kita nak ubah minda kita terhadap pendidikan? Okey. Berdasarkan teori keperluan Abraham Maslow dan dia berdasarkan teori ni dia dah gariskan manusia ni memerlukan beberapa perkara lah yang mana perkara-perkara ni jika dapat dipenuhi, so dia akan improve, dia akan memperbaiki, akan mampu memperbaiki kualiti hidup seseorang tu. Okey. Sekarang ni kita tumpu pada keperluan terhadap pendidikan, yang mana pada zaman moden ni pendidikan adalah sesuatu yang bagi saya rasa itu adalah sesuatu yang sangat perlu. Yang mana berdasarkan pendidikan, tak kisahlah sama ada formal ataupun tidak formal, dia mampu menentukan kat mana kita akan berada pada masa akan datang. Okey. Jika kita tidak mengutamakan pendidikan pada hari ini, lagi 5 tahun atau lagi 10 tahun, untuk jangka waktu yang panjang, kita tidak tahu apa yang akan berlaku pada diri kita sendiri. Okey, saya mengambil contoh. Okey, pada waktu yang mencabar ni, saya tengok ada ramai di antara kita yang menghadapi masalah yang sangat saya boleh katakan teruk lah. Memang teruk lah kan, bukan boleh dikatakan, memang teruk. Ramai yang kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Alright, Ini adalah cycle yang satu kitaran yang saya bukan rasalah, memang itulah dia. Kitaran yang sangat tidak sihat yang mana kita tengok kepada majoriti yang kehilangan pekerjaan ni, kehilangan punca pendapatan ni, mungkin ni mungkin saya punya pendapat peribadilah, mungkin ada mengait dengan pendidikan yang diterima masa di zaman persekolahan dulu lah, zaman persekolahan, zaman pelajaran dia dulu kan, individu tu. Okey, mungkinlah. Saya tak kata 100% semua, sebab saya rasa bagi pukul rata semua tu adalah satu perkara yang tak adil.
Sebab kita tengok ada orang yang memang berjaya waktu peperiksaan dulu, masa dia belajar dulu dan berjaya mendapatkan career yang baik, tapi pada waktu-waktu sekarang ni tetap jadi seperti jatuh di tipu tangga. Okey. Jadi kat sini kita nak membicarakan tentang macam mana keperluan pendidikan ni kita boleh menentukan di mana duduk kita pada waktu akan datang. Okey. Saya akan bermula dengan pengalaman saya sendiri, yang mana saya bermula dengan seorang yang kita panggil late bloomer lah, seorang yang lambat belajar. Okey. Sebab saya dulu berada di masa saya tahun 1 sehingga tahun 2 saya seorang yang agak gagap. Okey. Dan pencapaian pelajaran saya pun tak berapa elok dan saya perlu duduk kelas hujung pada waktu saya tahun 1 dan tahun 2. Itu lebih kurang 20 tahun lepas lah. Okey. Hampir 30 tahun lepas. Dah 30 tahun pun. Okey. Saya pernah duduk kat kelas hujung selama 2 tahun. Dan masa kelas hujung tu sebenarnya orang kata masuk kelas hujung, orang kata adalah macam itulah dia. Dia akan kekal kat sana sampai bila-bila. Tapi saya berani menyatakan yang pendapat tu adalah sangat tak betul. Tak betul sama sekali kerana saya pada tahun 3 saya boleh keluar, saya telah pun keluar daripada kelompok gagap tu. Mungkin dari segi perkembangan perkembangan psikologi, perkembangan apa kita panggil perkembangan otak yang mungkin sihat lah pada masa tu kan. Terima kasih jugalah pada orang tua saya yang memang jenis manusia yang sangat mengutamakan pendidikan lah, walaupun mereka tidak berpendidikan tidak setinggi mana, sekadar tamat di Ketan 5 kan. Okey. Jadi pada masa saya tahun 3 saya berjaya keluar, saya berjaya improve, saya berjaya memperbaiki kelemahan pertuturan. Saya bukan lagi seorang yang gagap, dan pada masa saya tahun 4 saya berjaya keluar daripada kelompok kelas hujung ni. Dan saya berjaya naiklah ranking walaupun tak sampailah ke kelas-kelas yang hebat kan. Sebab itu memang untuk orang yang dilahirkan hebat kot. Okey. Jadi berusahalah sikit demi sikit dan saya akhirnya berjaya menempatkan masa saya tahun 6 saya berjaya menempatkan diri di kelas kedua. Hanya kerana mungkin saya agak berpencapaian yang agak elok lah, yang boleh dikatakan membanggakan dalam matematik. Sebab pada tahun 4 dan tahun 5 saya berjaya menghafal sifir dan saya boleh buat kira-kira congak, yang mana congak ni sangat tidak dititik beratkan tahun sekarang ni. Saya betul. Zaman saya dulu pun ada congak. Dulu kalau kita tak dapat mencongak, memang dulu betul, itu memang akan bagi hadiah satu roti panjang sepanjang 1 meter dan kita akan terima di kedua-dua belah tangan dan kita kena terima dengan hati terbuka. Bukan seperti sekarang. Okay. Alright. Jadi antara faktor yang saya boleh mampu menguasai kaedah congak dan menghafal sifir itu antaranya adalah mungkin kita takutkan kepada hukuman. Betul. Sekarang ni lagi orang hukum lagi dilawan. Itu kita tak mahu. Itulah realiti sekarang ni. Lagi kita hukum lagi tak mahu. Itu mungkin antara faktor yang saya mampu keluar daripada kepompong kelas hujung ni. Dan bukan sahaja matematik, saya juga improve dalam mata pelajaran lain seperti bahasa Melayu. Dan juga masa tu ada sains, tak ada lagi masa tu. Bahasa Inggeris saya rasa masih teruk lagi masa tu. Tapi berjaya jugalah keluar dan pada akhirnya pada UPSR tu saya berjaya mendapat A dalam subjek bahasa Melayu pemahaman dan juga matematik. Of course lah matematik. Masa tu ada bahasa Melayu penulisan dan juga bahasa Inggeris. Bahasa Melayu penulisan saya dapat B, bahasa Inggeris saya dapat C. Nasib baik dapat C. Masa tu zaman tu D adalah gagal dan saya berjaya, saya pun tak percaya. Sebab 6 tahun duduk sekolah rendah tak pernah lulus, tiba-tiba lulus pula. Itu rezeki. Itulah saya kan. Ada usahalah juga dari pihak saya kan. Mungkin sebab takutkan hukuman dan juga berkat usaha dan juga doa lah orang tua saya dan juga guru-guru saya kan. Jadi saya berjaya keluar dari kepompong ni. Mungkin mereka nampak potensi saya dan hasil doa mereka dan juga hasil usaha daripada saya sendiri dan juga usaha para guru buat kelas tambahan dan sebagainya. Saya berjaya keluar daripada situ lah. Dan saya juga suka maklumkan, suka beritahu, suka berkongsi yang mana saya dulu pun masa saya tahun 6 saya banyak, tahun 5 dan tahun 6 saya banyak menghadiri kelas tambahan di luar sekolah untuk memajukan diri. Sebab sebelum ni saya rasakan
bahasa Melayu tu susah. Tapi bila lepas menghadiri kelas-kelas tambahan di luar ni, bukan di sekolah di luar. Dulu nak ikutkan kelas tambah waktu sekolah mungkin tak ada daripada sekolah kan. Banyak daripada luar. Tapi diajarkan oleh guru-guru yang mengajar lah. Tinggal lagi teknik pengajaran tu tak sama macam di sekolah. Di sekolah mungkin dia orang stick pada kurikulum, pada kurikulum yang telah digariskan. Dan bila di luar, mereka lebih berfokus kepada kemahiran-kemahiran tertentu. Alright. Jadi apa yang saya nampak, pusat-pusat tuition sekarang pun dia tak lari jauh daripada konsep tu. Masih lagi dia berteraskan kepada pengajaran, kepada teknik-teknik tertentu, kepada kemahiran-kemahiran tertentu. Okay? Jadi disebabkan antara faktor saya mampu mendapat kelulusan yang boleh dikatakan baik, 2A, 1B dan 1C masa UPSR dulu, mungkin disebab kemahuan saya lah, usaha dari saya sendiri untuk menghadiri kelas-kelas yang diadakan di luar sekolah. Itu yang saya katakan dari sini. Kita tak boleh mengharapkan sesuatu datang bergulir. Alright, bila kita kata kita tak pandai hari ni, tak semestinya kita tak pandai sampai bila-bila. Bukan bermakna kita duduk kelas hujung hari ni, kita akan duduk kelas hujung sampai kita habis sekolah. Okay? Baik. Dalam agama kita pun diajarkan konsep usaha. Yang mana usaha tu datang dulu sebenarnya. Usaha, doa dan kemudian kita bertawakal. Dan antara tu mesti diselitkan juga sabar. Saya ingat berkat daripada usaha saya, berkat daripada doa orang tua saya, guru-guru saya sepanjang saya daripada tadika sampailah saya habis sekolah menengah. Ini pun menjadi asbab juga kepada di mana saya duduk sekarang ni. Berjayalah menjadi guru yang katanya pakar tapi taklah pakar pun sebenarnya. Maksudnya itu perjalanan orang kata peranan ilmu tu dalam membentuk hala tuju seseorang individu itu tadi, insan tu tadilah kan. Jadi saya berbalik kepada apa yang saya katakan bermula tadi, macam mana ilmu tu, pembelajaran pendidikan tu boleh menentukan kat mana kita akan berada pada 10, 20 tahun, 30 tahun akan datang. Tak semestinya kita duduk di roda bahagian bawah roda hari ni, kita tak akan berada di sebelah atas. Betul. Usaha, doa dan tawakal dan juga diselitkan dengan sabar, itu yang penting sebenarnya. Yang mana bukan sekadar kita berusaha untuk mencari wang saja. Dalam pendidikan pun mesti ada usaha. Kita tak boleh beri alasan COVID. Yes, betul. Kita tak boleh kata kita adalah mangsa COVID, kita adalah batch pelajar-pelajar era COVID. Jadi kita patut diberi kelonggaran dalam pekerjaan walaupun dalam perjuangan mendapatkan ilmu pendidikan ya. Betul. Jadi saya rasa tidak ada alasan untuk berusaha, tidak ada alasan untuk mencari kejayaan dan kecemerlangan. Cucuk pangkalnya diri sendiri cikgu, betul So alright, itu mungkin satu mukadimah yang baik pada cikgu dalam membuka orang kata tirai perbincangan kita ni tadi. Right, jadi cikgu telah menekankan tentang peranan mindset. Bagaimana head, heart dengan hand. Kan? Bagaimana kuasa minda, gerakkan hati dan tangan dan modal ni kita yang lain ini akan bergerak secara seiringan untuk mencari apa yang kita nak dalam hidup. Sebab itu dalam perbincangan hari ni kita kata ubah minda dan apa yang anda mahu. Kan, macam kita pergi McDonald ataupun sebagainya kan. So kita akan apa yang kita nak, apa pilihan yang kita nak. So pilihan, we are the decision maker. So kita nak make kita punya the best choice. So bagaimana juga peranan kita beralih juga pada Cikgu Nurliza Ayu kan, dari bagaimana peringkat sekolah menengah hari ini saya tengok dari segi orang kata pendidikan tu ada, tetapi mindset pelajar tu tadi boleh dikatakan agak dah terganggu lah especially kalau kita tengok tingkatan 3. Saya pun ada anak yang tingkatan 3 pada awal mula semangat ni nak susun strategi untuk menduduki PT3, tapi bila diumumkan PT3 tak ada, dia pun dah jadi macam kan. Jadi belajar tu sekadar belajar untuk satu pengisian, sedangkan mereka mereka perlu tahu bahawa apa yang mereka belajar ni mereka nak carry forward ke tahun yang seterusnya. So apa pandangan cikgu pula di peringkat sekolah menengah tentang peranan mentaliti pelajar ini dan kekuatan suntikan pendidikan ini dalam membawa hala tuju masa depan mereka? Silakan cikgu. Baik, terima kasih Profesor Madya, Datuk Dr. Nurlia Kudus kerana memberi kesempatan kepada saya, Puan Nurliza, untuk
bersama-sama dalam sembang santai pada hari ini berkaitan dengan apa yang kita mahu dan apa yang kita hendak ubah dalam sistem pendidikan kita, ya. Dan bagaimana apakah yang kita fikirkan tentang pendidikan masa kini. Okay. Jadi saya telah dengar Cikgu Muhammad Fahmi tadi, dan saya boleh buat satu rumusan bahawa dalam hidup kita ni sangat penting, ya, kita memulakan dengan usaha. Okey, bila kita dah berusaha, kita perlu berdoa dan bertawakal. Kerana apa sahaja yang kita lakukan akan boleh berubah dengan asbab usaha tersebut dan doa serta tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi dalam sistem pendidikan kini, kita dapati sistem pendidikan kini sangat berbeza dengan zaman dahulu. Okay, zaman dahulu pelajar-pelajar atau murid-murid ni banyak bergantung kepada diri sendiri. Okay. Mereka hidup maksudnya tidak sangat bergantung kepada guru. Okay. Banyak belajar sendiri. Okay. Hadapi semua masalah sendiri. Dan pada masa itu pelajar-pelajar sangat mempunyai kekuatan mental dan fizikal yang kuat, ya, jika dibandingkan dengan zaman sekarang. Okay. Dan kalau kita kena denda pun zaman dahulu, kita boleh hadapi denda tersebut, kita boleh terima hakikat yang kita perlu didenda dan tidak ada buat apa-apa aduan kepada ibu bapa kita. Malah kita mengadu kepada ibu bapa kita, kita pula yang akan menerima akibat. Okay. Dengan semula, tambahan lagi. Okay. Jadi tak sama dengan zaman sekarang. Okay. Oleh itu kita perlu ubah minda kita. Okay. Kerana zaman sekarang ni zaman yang sangat mencabar. Semua orang berlumba-lumba, okay, untuk menghadapi dunia yang semakin mencabar. Lebih-lebih lagi zaman sekarang ni, semenjak 2 menjak ni kan, dalam setahun 2 tahun ini, kita dapati ada banyak perubahan dalam sistem pendidikan, okay, untuk menghadapi suasana yang sangat berbeza. Okay. Antaranya sekarang ni kita dah hadapi pandemik COVID-19 yang banyak merubah sistem pendidikan kita, okay, di mana kita tidak lagi belajar secara bersemuka, di mana kita terpaksa menghadapi pelajar secara online. Okey, banyak peperiksaan yang terpaksa ditangguhkan, dibatalkan. Okey, semua akan menyebabkan kita rasa terkesan, ya, bukan sahaja kita kepada murid pelajar-pelajar, tetapi juga minda ibu bapa juga terus macam down, bila dengar keadaan-keadaan yang terpaksa kita hadapi, ya, yang sangat mencabar ini. Jadi pada pandangan saya, kita kena ingat bahawa pendidikan ini adalah satu proses yang berterusan. Okay? Berterusan. Kita apa terjadi pun pendidikan sangat penting. Jadi kita kena pentingkan pendidikan ini. Tak kira dalam keadaan apa jua. Sebab belajar ini satu proses. Okay? Dan proses ini perlu diteruskan dalam apa jua keadaan. Dan dalam agama kita juga ada berkaitan dengan belajar ini yang sangat penting untuk kita tekankan dalam hidup kita. Okay? Jadi pada pandangan saya, dalam keadaan pandemik COVID ni, walaupun banyak institusi pengajian tinggi yang terpaksa menjalankan pembelajaran secara online, okay? Kita pastikan bahawa kita jangan ketinggalan. Okay? Pastikan, cuba usaha untuk menghadapi situasi yang terpaksa kita hadapi. Okay? Jadi jika kita ada sedikit tambahan kewangan, okay, apa kata kita cuba usahakan untuk dapatkan satu keadaan yang bagus untuk anak-anak kita, okay? Di mana kita boleh beri mereka tambahan ilmu, okay, dengan mengikuti atau menghadiri kelas-kelas tambahan, okay? Dan kita bukan maksud saya untuk kelas tambahan tuition saja. Kita kena pastikan anak-anak kita juga mengikuti kelas secara online yang diadakan oleh pihak sekolah. Okay. Kerana ini sangat penting. Okay. Dan tambahan kepada itu, kita boleh tambah dengan kelas-kelas tuition. Okay. Kerana ia sangat membantu di samping anak-anak kita duduk di rumah, tak ada apa nak buat. So apa kata kita ada lebihan sedikit kewangan, bantu mereka ini
untuk menghabiskan masa mereka yang banyak terluang di rumah itu di kelas-kelas tambahan yang diadakan oleh tuition di luar. Okey. Baik. Kita dapati sekarang ni penilaian ke atas pelajar ada banyak cara. Antaranya ialah penilaian atau pentaksiran bilik darjah PBD yang sekarang ini kita gunakan antara salah satu cara untuk kita menilai kemampuan seorang pelajar tersebut. Okey, kerana PBD ini bukan saja menilai kemampuan pelajar, dia juga menilai perkembangan pelajar dari pelbagai aspek. Antaranya ialah perkembangan PBD ini menilai perkembangan murid dari pelbagai aspek, dari segi penulisan, secara lisan, pembentangan, membuat folio. Pelbagai cara kita gunakan, guru-guru gunakan untuk menilai pelajar ini secara beretika. Maknanya pandangan guru terhadap murid. Pandangan guru terhadap murid tentang pencapaian dia. PBD juga ini sangat penting kerana dengan adanya PBD ini, guru-guru juga boleh membuat perubahan kepada teknik pengajaran. Kerana penilaian pentaksiran berasaskan bilik darjah ini, kita sebenarnya melihat pelajar daripada segi formatif dan sumatif mereka. Penilaian formatif dan sumatif. Di mana penilaian formatif ini kita akan lihat mereka dari segi pencapaian mereka secara lisan. Mungkin kita tanya soalan, mereka boleh jawab atau tidak. Kalau kita suruh mereka jawab secara bertulis, mereka boleh atau tidak. Manakala sumatif ni merupakan pencapaian keseluruhan. Biasanya kita lakukan di hujung tahun. Kita lihat perkembangan dia dalam setiap mata pelajaran. Jadi dengan adanya pentaksiran bilik darjah ini, banyak perubahan boleh dilakukan dan banyak perkembangan kepada pelajar kita akan dapat lihat. Kerana pelajar itu masih belum menguasai sesuatu pelajaran, maka guru akan mengubah teknik pengajaran dia mengikut kesesuaian pelajar. Sehingga pelajar dapat menguasai sesuatu topik. Kaitan dengan PBD. Di mana banyak bantuan guru kepada pelajar untuk memastikan pelajar menguasai sesuatu topik dalam sesuatu pelajaran. Jadi berkaitan dengan PBD ini tak sama dengan penilaian yang kita lakukan secara bertulis. Mana secara bertulis ni sangat-sangat penting. Kerana kita dah tahu bahawa penilaian secara bertulis ini telah dilakukan sejak zaman kita sekolah dulu lagi. Ada peperiksaan, dulu ada SRP, ada SPM. Sekarang kita ada PT3, UPSR, SPM. Semua itu penilaian bertulis. Di mana penilaian bertulis ini kita tak boleh nafikan keberkesanannya dalam menilai pencapaian pelajar. Kerana kalau pelajar boleh menulis jawapan dengan baik, dapat membentangkan hasil apa yang telah dipelajari dengan baik, menunjukkan pelajar mempunyai ciri kecemerlangan yang sangat baik. Dari situ kita boleh dapat menilai seseorang pelajar tersebut. Dan ini sangat penting untuk mereka menghadapi kehidupan mereka untuk mendapatkan pekerjaan kerjaya yang sesuai dengan pencapaian mereka. Justru saya tekankan di sini, para ibu bapa perlu lihat bahawa anak-anak ini perlu diberi sokongan. Maknanya kita perlu hantar mereka untuk mereka dapat tambahan pelajaran. Belajar dengan lebih mendalam lagi. Kerana mungkin ini pandangan saya sebagai seorang guru lah mungkin di sekolah kalau kita nak belajar, kita ada ramai pelajar dalam satu kumpulan. Mungkin fokus guru tak boleh nak dapat fokus satu persatu. Pandangan saya lah. Kerana limit masa yang kita ada dalam setiap pelajaran kita. Kadang-kadang kita beri 1.5 jam saja. Dan kita ada banyak silibus nak kita cover. Mungkin dalam keadaan begini, ibu bapa mungkin boleh ambil peluang untuk hantar anak jika ada kemampuan untuk hantar anak untuk ambil kelas tambahan. Kerana di kelas tambahan biasanya pusat tuition ini dia akan limitkan pelajar.
ramai mungkin 15 orang sahaja dan mungkin di situ dapat fokus daripada guru yang berkenaan. Okay, saya tidak mengatakan bahawa guru sekolah tu tak bagus. Okay, saya tidak mengatakan begitu. Kerana guru sekolah juga adalah guru yang of course ataupun dah tentu cemerlang. Okay, dalam kelas tambahan guru akan fokus kepada hanya beberapa orang pelajar sahaja. Jadi pelajar boleh bertanya, boleh mendapat latihan yang lebih banyak, okey. Mungkin penerangan yang lebih jelas, okey. Dengan adanya guru tuition, biasanya mereka fokus kepada soalan-soalan. Okey. Tuition biasanya adalah guru-guru yang mahir, okey, yang ada pengalaman, okey, mungkin periksa kertas. Jadi ini sangat membantu, okey, anak dalam pembelajaran mereka. Baik, saya tekankan juga di sini bahawa dalam pembelajaran, oleh kerana belajar ini satu proses yang berterusan, okey, tingkatan 1, tingkatan 2, 3, 4, 5, kita kena pastikan anak kita mesti menguasai setiap tahun apa yang mereka belajar. Dan apa yang mereka belajar pada tahun yang berkenaan, okey, mungkin tidak akan lagi diulang pada tahun yang berikutnya. Sebagai contoh, kalau misalnya dia telah belajar sesuatu topik di tingkatan 1, mungkin topik itu akan diulang semula semasa tingkatan 4. Dan bila tingkatan 4, guru berandaian bahawa pelajar ini telah belajar di tingkatan 1 topik yang berkenaan. Jadi tak perlu ulang. Hanya meneruskan sahaja apa yang perlu diajar untuk lebih lanjut lagi. Okay, sebagai contoh, saya bercakap daripada segi perspektif mata pelajaran sains kerana saya seorang guru sains. Okay, jadi saya bercakap tentang tajuk respirasi sel. Okay, kita dapati tajuk respirasi sel ini ada dalam pelajaran sains tingkatan 1. Jadi pelajar-pelajar dah belajar apa itu respirasi sel dan mereka dah belajar persamaan perkataan untuk respirasi sel. Mereka dah bandingkan respirasi sel dengan proses fotosintesis. Okay? Jadi mereka dah ada idea apa itu respirasi sel. Dan bila mereka pergi ke peringkat yang lebih tinggi di tingkatan 3, mereka masih lagi belajar tentang respirasi sel tapi dalam skop yang berbeza. Kerana mereka belajar tentang respirasi ataupun pertukaran gas di dalam badan manusia. Jadi guru mungkin tidak lagi mengulang apa yang mereka dah belajar tentang respirasi semasa tingkatan 1. Jadi kita pastikan anak-anak kita mendapat ilmu apa yang mereka patut dapat pada tahun yang berkenaan. Okey, supaya mereka pergi lebih jauh, mereka boleh terus belajar dengan lebih baik, dengan lebih mendalam lagi tentang sesuatu topik. Okey, umpama yang paling mudah contoh matematik jugalah. Okey, macam contohlah di tahun 1, pelajar belajar tambah, tolak, darab, bahagi. Tapi kalau dia tidak menguasai tambah, tolak, darab, bahagi, bagaimana dia nak pergi ke tahun 2, tahun 3? Di mana itu asas kepada matematik. Asas tak ada, sekolah menengah pun tak boleh buat kalau tak tahu tambah dan tolak. Okey, jadi itu yang saya maksudkan. Ada beberapa topik dalam sains yang mempunyai kesinambungan daripada menengah rendah sampai menengah atas. Antara lain ialah contohnya siri kereaktifan logam. Okey, dalam pelajaran pelajar telah belajar tingkatan 3. So mereka perlu hafal, okey, siri kereaktifan logam ini. Okey, logam mana yang lebih reaktif bertingkap balas dengan oksigen, yang mana paling lemah sekali. Jadi mereka kena ada ilmu tersebut. Dan bila mereka pergi tingkatan 5, mereka belajar tentang proses elektrolisis, di mana kegunaan proses elektrolisis ini ada menggunakan sedikit ilmu, ada menggunakan ilmu yang telah mereka pelajari di tingkatan 3 tentang siri kereaktifan. Jadi benda ni berkesinambungan cikgu Berkesinambungan. Dan jadi, melengkapi di antaranya. Ya, betul. Jadi saya fikir pelajar perlu mendapat ilmu mengikut tahun yang berkenaan dan pastikan mereka mencapai tahap pencapaian yang 100% terhadap apa yang mereka belajar bagi setiap tahun. Jadi kita tak boleh katakan kita hanya perlu ada kelas tambahan bila ada peperiksaan. Okay? Kita perlu ada sentiasa mengikuti pelajaran itu, tak kira ada peperiksaan ke tak ada peperiksaan ke, yang penting kita dapat ilmu yang mencukupi dan 100% kita tahu tentang ilmu tersebut.
okey, dan dia banyak kegunaan dia untuk kehidupan seseorang dalam menghadapi dunia pendidikan yang semakin saya. Terima kasih Cikgu. So kita balik pada Cikgu Fahmi. Hari ini kalau kita lihat senario yang berlaku, fenomena yang berlaku dalam sekitar masyarakat khususnya di kalangan ibu bapa. Pertama, bila tidak ada peperiksaan, tidak perlu tuition. Kedua, pendidikan secara online ini membebankan yang mana mereka mengikut kepada mood anak-anak. Bila mood anak-anak tu merasakan bahawa mereka nak human touch, tapi dalam keadaan PKP 3.0 ni memang tak dibenarkan untuk kita face to face. Benda ini juga menjadikan satu halangan. Dan itu yang membuat hari ni kalau di KIP Gym, Kelab Ibu Bapa Guru, kita ada kelas membaca. So saya juga mendapat sumber-sumber daripada guru-guru yang berada di sekolah rendah yang mana pelajar darjah 1 hari ini boleh dikatakan majoritinya tidak boleh membaca. Sebab itu hari ni kita di KIP Gym bila kita buka kelas membaca, kita ada budak yang darjah 3, yang darjah 2 yang masih terkial-kial. Jadi walaupun hari ni kita KIP Gym meletakkan satu langkah lagi ke hadapan untuk kita meletakkan kelas belajar bahasa Inggeris, tetapi kelas ini belum lagi mendapat sambutan sebab banyak sekali ibu bapa yang meminta permintaan daripada mak bapak adalah untuk kelas bahasa Melayu. Maksudnya the key adalah bila dia tak boleh membaca, maksudnya lain semua tak akan berjalan. Jadi macam mana kita nak ubah stigma ibu bapa ni mengatakan bahawa tak perlu tuition? Sebab apa yang saya lihat, kita di KIP Gym ini ada ibu bapa yang mengambil langkah pertama mengikut kehendak anak, kedua memang mungkin ada yang ada berhadapan dengan kekangan kewangan, tetapi majoritinya adalah mengambil satu pendekatan tidak ada peperiksaan, tak perlu tuition. Kan, sedangkan mood anak-anak ini pada awal mula mereka dah orang kata duduk pada mood yang nak melonjakkan diri mereka ke arah orang kata mencapai kecemerlangan dan target yang diletak. Seperti mana cikgu kata, kena ada usaha, kena ada effort. So bagaimana stigma ni kita nak orang kata kita nak ubah mak ayah ni kan, sebab kita nak bagi tahu macam pada ibu ayah ni kita kena aware, kita kena beware. Hari ni pun kalau kita sebagai ibu bapa kita tak tahu kan, kita pun tak ambil tahu tentang anak ni ada exam. Kadang-kadang saya tengok cikgu dah ada di talian untuk peperiksaan sebab saya difahamkan sekolah menengah hari ni semua berhadapan dengan peperiksaan secara online. Tetapi pelajar masih tak ada. Jadi ada grup WhatsApp yang jawatankuasa PIBG akan panggil, tolong pastikan anak-anak berada di talian sebab peperiksaan akan berlangsung. Subhanallah, saya rasa satu bebanan dari segi orang kata pendekatan online yang berlaku ni lah kan, dalam orang kata mencakupi orang kata kecemerlangan anak ni, ketelusan anak ini, integriti mereka dalam menjawab dan sebagainya. So apa pandangan cikgu dari segi stigma tadi bahawa tak perlu ada tuition, tak perlu tuition, sebab itu boleh dikatakan bila kita lihat senario yang kita berhadapan dengan fenomena hari ini, COVID dan sebagainya, dengan masalah ada ibu bapa yang tidak ada pekerjaan, jadi ramai dan boleh dikatakan banyak juga pusat-pusat tuition yang terpaksa ditutup kerana tidak ada sambutan. Sebab hari ini kalau kita lihat mentalitinya masyarakat Malaysia ini, peperiksaan adalah sebagai kayu pengukur untuk memastikan kelangsungan pelajar ini dalam lifelong learning dia. So saya teruskan pada Cikgu Fahmi. Berkaitan dengan stigma yang mengatakan hanya peperiksaan saja yang boleh menentukan sejauh mana seseorang individu ni boleh pergi. Okey. Alright. Okey. Mungkin pada masa sebelum-sebelum ni, mungkin 10 atau 20 tahun lepas, stigma ni memang betul. Okey, stigma ni memang betul. Jadi apabila tidak ada peperiksaan, seseorang itu tidak boleh diukur dengan tidak boleh diukur dia punya pencapaian dia secara komprehensif lah, secara menyeluruh. Alright. Jadi apa yang kita ada sekarang ni, disebabkan perubahan yang telah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan bermula pada, kalau tak salah saya lah, tahun 2003 masa 2003 ni pun saya belum jadi cikgu lagi. Okay? Jadi usaha-usaha untuk mengubah stigma ni memang dah ada. Okay? Tinggal lagi dia tidak dilaksanakan secara hard landing, dia buat secara soft landing, dan kaedah kurikulum yang kita gunakan sekarang pun sebenarnya bukannya dibuat secara membabi buta. Okay? Telah menjalani kajian yang panjang, yang secara komprehensif, dan telah merujuk kepada beberapa sumber, kepada beberapa contoh yang ada dari seluruh dunia lah, dan kita murnikan dan telah dimurnikan untuk
dan diberikan acuan yang setara dengan apa yang kita ada di negara. Alright. So jadi apa yang terjadi sekarang dengan waktu-waktu yang mencabar dan disebabkan oleh pandemik, dan juga yang mana pandemik ini juga telah menyebabkan gangguan kepada ekonomi secara keseluruhannya. Bukan kita saja yang hadapi masalah yang sama. Seluruh negeri pun, seluruh dunia pun menghadapi masalah yang sama, dan ada golongan-golongan yang menjadikan pandemik ni sebagai satu alasan untuk menidakkan pendidikan sebagai satu instrumen yang penting, sebagai satu core dalam kehidupan. Okey. Jadi stigma yang kita dapat hari ni, sebabkan perubahan kurikulum yang dilakukan oleh kerajaan, yang mana peperiksaan tidak lagi ada, so tak perlu kita masuk kelas-kelas tuition dan sebagainya. Okey. Alright. Okey, seperti yang Cikgu Nurliza sebutkan tadi, kaedah pendidikan yang kurikulum yang sekarang ni, yang terkini ini digariskan yang mana pergi ke tahap yang seterusnya, tahap tahun 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, pergi ke sekolah menengah. Semua perkara adalah berkaitan. Apa saja kemahiran yang diperlukan di sekolah menengah sebenarnya bermula di sekolah rendah. Dan perkara yang paling asas sebenarnya betul ini adalah membaca. Sebab dalam agama kita pun Nabi Muhammad mula-mula diajarkan pun dengan membaca. Jadi membaca memang satu instrumen yang sangat penting. Tanpa membaca, saya rasa tak jauh mana lah kita pergi. Right? Jadi kita nak elakkan stigma yang mana tuition tak perlu bila tak ada peperiksaan. Okey. Apabila kurikulum baru ni telah dilaksanakan, okey, kurikulum ni suka saya katakan yang sekolah rendah ni dia berbentuk asas lah. Okay? Tapi bila asas ni ada juga perkara-perkara yang mungkin lah terdapat pandang. Ada juga skill-skill tertentu, kemahiran-kemahiran tertentu yang mungkin terlepas pandang, yang tidak diberikan penekanan khusus. Kalau macam dulu, saya ingat zaman dulu masa KBSR dulu, dalam subjek bahasa Inggeris, kemahiran grammar tu sangat ditekankan. Okay? Sebab itu adalah kita panggil teknikal bahasa je lah, nak membetulkan sinteks bahasa tu. So, grammar tu tak betul, sinteks bahasa kita memang teruk dan maksud mungkin tak sampai. Jadi kita, apa yang terjadi sekarang, grammar tu tidak ditumpukan sangat. Apa yang saya faham, saya nampaklah ada dinyatakan, tetapi dia bukan lagi dia panggil benda yang ultimate, keutamaan, ya. Boleh jadi benda keutamaan. Okay? Dia akan integratekan dan tidak dinyatakan secara eksplisit. Dinyatakan secara eksplisit. Okay. Contohlah, kita bagi contoh paling senang lah, dari segi asasnya kita gunakan subject verb agreement lah dalam bahasa Inggeris kan. Subject verb agreement ni dalam bahasa Inggeris dulu, saya ingat masa saya belajar dulu masa sekolah rendah, memang ditumpukan sangat lah. Memang jadi satu benda, macam jadi satu pegangan dalam bahasa Inggeris tu. Subject verb agreement ni memang kena betul. Okay? Dan kalau ikut peperiksaan UPSR dulu, soalan untuk grammar saja, saya ingat lebih separuh daripada kertas lah. Ada 50 soalan. Soalan 21 hingga 50 tu semua adalah grammar. Betul. Ya, jadi kita tengok kat situ betapa satu benda ni kita jadikan dia satu keutamaan. Bila perubahan yang kita dapat dalam kurikulum baru ni, benda tu dah jadi bukan lagi satu keutamaan. Jadi kita tengok apa yang terjadi pada kualiti penguasaan bahasa Inggeris pada anak-anak Melayu kita pada hari ini. Saya nak menyalahkan mana-mana pihak, tidak, tapi sebenarnya usaha ni perlu. Macam saya beritahu awal-awal tadi, bila kita berusaha untuk mendapatkan sesuatu tu, walaupun benda tu bukan berada di tempatnya, kita berusaha nak dapatkan di luar. Jadi siapa yang berusaha tu memang dapatlah. Sebab saya sendiri pun nak ikutkan keadaan saya bukannya pandai pun bahasa Inggeris tu masa sekolah rendah, masih dapat C. Itu pun nasib baik masa UPS saya dapat C. Sebelum tu saya tak pernah dapat C pun. Main dengan markah grade D dan E tu adalah, saya rasa macam makan nasi lah, makanan ruji saya panjang 6 tahun masa sekolah rendah. Jadi waktu sekolah menengah pun,
saya beranggapan bahasa Inggeris tu macam kenapa saya nak guna, kenapa saya perlu belajar bahasa Inggeris? Sebab saya bertutur menggunakan bahasa Melayu di rumah dan saya adalah orang yang berbangsa Jawa, berketurunan Jawa. Bahasa Jawa ni ada juga digunakan di rumah dan saya rasa saya perlu belajar bahasa Jawa lagi sebab itu adalah bahasa komunikasi. Okay, alright. Tapi apabila saya sampai ke tingkatan 4, okay, masa itu teknologi dah mula maju dan kita dah ada penggunaan komputer dan saya berasakan semua yang dalam komputer ni semua menggunakan bahasa Inggeris. Kan, bila saya tak pandai bahasa Inggeris, saya rasa saya susah nak kuasai komputer. Okay? Jadi apa yang saya buat, saya mula beralih arah lah, bukan beralih arah lah. Saya mula tukarkan fokus point saya. Sebelum masa sekolah rendah saya memang okey dalam bahagian matematik, so saya tumpukan kat matematik lah. Dan masa saya masuk je tingkatan 4, saya rasa bahasa Inggeris adalah satu perkara yang perlu saya kuasai. Jadi saya belajar sendiri. Saya pergi ke kelas tuition, yang mana perkara kemahiran yang diajarkan masa tuition ni dia pergi lebih detail lagi daripada apa yang dia ada di sekolah. Sekolah ni sebab dia ada set kurikulum yang dia perlu ikut. Jadi dia ikut yang tu. Apa yang saya belajar di kelas tuition adalah bukan berbeza, benda yang sama, tinggal lagi kita faham apa penggunaan dia, macam mana penggunaan dia, nama dia, konsep dia macam mana. Jadi sikit demi sikit. Jadi inilah, walaupun eventually SPM saya pun bahasa Inggeris saya tetap saya dapat B, lupa. Saya dapat B saya dapat B. Itu adalah hasil usaha yang saya rasa usaha sendirilah. Okey. Pada masa tingkat sekolah menengah ni, saya duduk di sekolah asrama, saya tak mengharapkan pada orang lain melainkan saya bergantung pada diri saya sendiri. Jadi stigma yang perlu kita ubah. Okey, tak bermaksud kita tak menggunakan benda lain, tak perlu dah belajar. Dan ataupun benda ni kita tak gunakan pada kehidupan kita tak nak belajar. Let's say kita rasa buat apa belajar sains, kita bukannya nak gunakan, bukannya kita nak hafal semua formula-formula tu, bukan kita nak guna nanti. Tapi eventually practical tu tak ada. Ya, betul. Apa yang terjadi pada waktu sekarang ni, banyak sains palsu yang bermaharajalela. Saya ada hasil daripada apa kita panggil, bukan ketidakpatuan, apa satu perkataan tu, dia ketidakpekaan kepada ilmu yang betul. Saya betul-betul saya sangat terkesanlah dengan keadaan sains palsu ni, yang mana orang Melayu kita yang banyak ditipu oleh sains palsu ni. Yang kita, saya rasa bukan sekadar ditipu, kalau ditipu tu okeylah kan, ditipu biasa tu okeylah, ditipu membabitkan kesihatan, kewangan dan juga state of mind. Kita punya mentality pun habis ditipu dan tambah lagi dengan waktu pandemik ni, kita dimomokkan dengan ilmu-ilmu sains palsu berkenaan dengan vaksin dan sebagainya. Mengatakan benda ni boleh mengubat itu dan ini boleh mengubat COVID-19 ni, dan ramai orang percaya dan ramai orang tinggalkan, ramai orang lebih prefer kepada sains yang palsu daripada sains yang betul. Okey, ini kita tidak mahu berlaku disebabkan basic dia punya perkara asas dia tak tumpukan betul-betul. Asas dia tak kuat. Asas dia tak kuat. Daripada sekolah rendah. Ada kemahiran-kemahiran tertentu yang dia perlu kuasai, kemahiran mentaksir, kemahiran menakul, kemahiran macam-macam kemahiran kita ada. Bukan sekadar kemahiran, kalau bahasa Inggeris kita ada kemahiran mendengar, kita ada kemahiran membaca, kita ada kemahiran bercakap, kemahiran menulis. Tapi sebenarnya dalam antara 4 ni kita ada beberapa kemahiran lain. Kita panggil dia sub skill lah. Dalam bahasa kita panggil sub skill. Dalam bahasa Melayu kita panggil apa perkataan yang kita boleh gunakan? Kemahiran-kemahiran sampingan. Yang mana kemahiran sampingan ni adalah dia wujud bukan sekadar penambahan, tak. Dia sebenarnya menyumbang kepada kita lebih faham 4 skill asas ni, 4 kemahiran asas ni. Dia lebih kemahiran menakul, kemahiran membaca di antara baris, kemahiran memahami sesuatu tu tanpa sesuatu clue tu dinyatakan secara jelas. Itu semua kemahiran-kemahiran sub skill yang perlu kita ada. Tambahan. Benda tambahan yang mana akan menambah baik kemahiran yang sedia ada. Jadi
pusat tuition ni sebab saya bercakap dengan berdasarkan pengalaman apa yang saya dapat bukan pusat tuition lah, sebab tuition tu dibawa ke sekolah sebab saya bersekolah di asrama, pusat tuition tu dibawa ke sekolah dan kelas tu diadakan dan saya willingly masuk disebabkan saya rasa ada perkara yang diajarkan di sekolah perlu saya lebih faham, perlu pemahaman yang lebih dan saya perlukan satu bentuk penumpuan yang lebih daripada guru yang mengajar. Jadi saya hadiri kelas tuition atas inisiatif diri sendiri. Disebabkan saya berjaya mengelakkan stigma yang saya takkan gunakan bahasa Inggeris ni kat rumah. Tapi saya gunakan ni atas kesedaran diri, atas inisiatif supaya saya rasa pada masa akan datang saya boleh memahami benda-benda yang berkaitan dengan komputer ni dan secara tak langsung sekarang saya menjadi seorang guru bahasa Inggeris. Yang saya kata tadi pada awal tadi kita katakan menjadi itu bukan kebetulan gue. Jadi bukan kebetulan, sebenarnya dah benda tu usaha. Bila kita ada usaha, benda kita usaha atas diri sendiri, baru kita berjaya mengelakkan stigma, kita ada kesedaran diri macam mana kita nak tambah baik kita punya ni. Jadi kita akan sedikit demi sedikit dia akan menentukan kat mana kita duduk 20 tahun, 30 tahun akan datang. Itulah kepentingan ilmu dan suka saya ringkaskan kat sini, ilmu yang kita dapat ni tak kisahlah kat mana pun, kat sekolah ke, kat sini ke, kat mana-mana pun dia akan jadi berbentuk, dia akan berjadi kesan seperti kesan berbola salji ataupun kita panggil snowball effect lah, sebab berbola salji ni kalau dari atas dia turun tu dia kecil. Dia mungkin sebesar siti saya. Apabila dia turun, dia berguling, bergulung turun ke bawah gunung, dia akan jadi makin besar. Itulah konsep ilmu sebenarnya. Apa yang kita dapat di sekolah di peringkat prasekolah, mungkin prasekolah dia tumpukan pada pembacaan, penguasaan bunyi huruf, fonik dan sebagainya. Dibawa di sekolah rendah yang mana konsep-konsep membaca tu, asas-asas baca tu sangat penting supaya kita boleh memahami pelbagai subjek yang lainnya. Semua mata pelajaran yang ditawarkan di sekolah rendah pun memerlukan kita membaca. Jadi apabila kita gagal untuk menguasai sesuatu yang sangat asas, maka kita tidak boleh membina sesuatu yang lebih maju tanpa asas yang lebih baik. Bayangkan kita membuat satu bangunan 40 tingkat tanpa asas yang kukuh di bawah bangunan 40 tingkat tu. Bayangkan apa terjadi pada bangunan 40 tingkat tu. Dia akan roboh dan musnah. Maka itulah yang kita khawatirkan, kita khawatir akan berlaku pada ni. Asas yang tidak cukup kuat, tapi kita cuba membina sesuatu yang gah. Bagi saya, usaha membina sesuatu yang gah tu betul, tetapi apabila tiada asas yang kukuh, usaha yang gah membina sesuatu yang gah tu takkan ke mana. Kita bina-bina, dia akan runtuh. Selagi asas yang kita takkan cuba bentuk di peringkat asas ni, di peringkat sekolah rendah dengan kemahiran membaca dan sebagainya, dia akan jadi satu masalah pada masa akan datang. 20 tahun akan datang, kita akan susah. 30 tahun akan datang, kita akan susah. Sebab semua perkara asas ni dia akan berkait satu sama lain sehinggalah kita tinggalkan dunia ni. Okay? Dan Nabi pun ada berkata, tuntutlah ilmu dari buaya ke lahat. Okey. Jadi itu sajalah saya rasa stigma yang berkaitan dengan tak perlu bila tiada peperiksaan, kita tak perlu kelas tuition, tak perlu kelas tambahan. Mentaliti. Mentaliti ni sebenarnya secara tak sedar menjahanamkan pembangunan minda anak-anak tu tadi. Betul, bukan sekadar pembangunan minda, pembangunan bangsa kita, kemajuan ekonomi bangsa kita dan negara secara keseluruhannya. Bila kita tidak cuba membuang stigma yang tidak betul ni daripada minda kita, saya rasa itu akan memusnahkan diri kita sendiri. Dan dalam Quran pun ada bercerita, apabila kita gagal bersyukur tentang sesuatu, apabila kita bersyukur tentang sesuatu, maka Tuhan akan tambahkan nikmat. Okay, bila kita bersyukur tu bukan sekadar kita bersyukur, kita doa syukur ya Allah aku dapat tu dan ni, tidak. Kita berusaha dengan lebih baik, itu adalah juga bentuk kita mensyukuri nikmat. Sebahagian daripada nikmat. Yes, betul. Dan apabila kita kufur kepada nikmat,
Tuhan akan janjikan balasan yang pedih pada kita. Saya. Alright. Terima kasih kepada Cikgu Fahmi atas kupasan tadi. Kita nak ubah stigma Cikgu. Kalau saya pun di universiti pun berhadapan dengan kekangan bila pelajar ni tak ada peperiksaan dan sebagainya, mentaliti mereka adalah mentaliti yang belajar secara sederhana je, so-so je. Saja orang kata sebagai pelengkap je untuk semester tu. Tetapi dari segi kedalaman ilmu tu tadi, menguasai, mendalami tidak berlaku. Jadi bila diorang sebagai engineering kan, so tak ada kekuatan itu tadi, dia mengganggulah nanti dari segi orang kata perjalanan, orang kata hala tuju dan cahaya daripada masa akan datang. Kan? Jadi cikgu, kalau kita lihat tadi, ini stigma cikgu, bila kebanyakan ibu bapa ni macam di sekolah rendah, majoriti hari ni dah tarik handbrake dah sebab tak ada peperiksaan. Sebab itu pusat-pusat tuition dia berada di sekitar Melaka ni boleh dikata majoriti tutup. Sebab diorang dah tak ada, orang kata dalam ekonomi pun kita belajar permintaan dan penawaran. Kan, permintaan tu tak ada. Penawaran nak berlaku tapi permintaan tu tak ada. Jadi itu stigma yang berlaku pada. Jadi mak bapak lebih cakap tak apalah, simpan duit. Kan, contoh kepada mereka yang ada kemampuan lah. Kepada mereka yang tak ada kemampuan mungkin ada ke arah tu, tapi mungkin kekangan yang berlaku dan tadi lah kita maklum lah ya. Tapi bagaimana pula cikgu kalau di peringkat sekolah menengah kita tahu diorang akan ada peperiksaan. Tetapi oleh kerana pembubaran itu berlaku atas orang kata desakan dari pandemik ini, so mentaliti pelajar tu tadi, mentaliti pelajar hari ni kalau kita nak on class pun tingkatan 1, 2, 3, kita ni nak kena call dulu budak-budak tu supaya mereka ni bersiap sedia. Itu yang berlaku, pernah kita baca dalam media sosial yang seorang guru sejarah tu menunggu kan untuk pelajar masuk sampai ke sudah pelajar tak masuk, yang masuk anak dia. Kan, sebab anak dia cakap kesian kepada ayah dia yang menunggu pelajar tapi pelajar tak masuk. Berbanding dengan isu yang kita pernah dengar dan kita tahu isu terbaru yang seorang guru pula akhirnya meninggal dunia. Kan pelajar pula tunggu untuk guru tu tadi untuk upload soalan tapi rupanya guru tu dah meninggal dunia. So bagaimana cikgu kalau kita nak lihat ni, maksudnya peperiksaan ini sebagai, kalau mentaliti kita di Malaysia ni memang kita ni perlu peperiksaan. Even seorang apa tu orang kata adalah sahabat saya yang berjaya dalam bidang keusahawanan pun cakap kita ni memang tak boleh tak ada exam dia kata. Kalau tak ada exam memang lumpuh lah dia kata, sebab mentaliti kita semua mesti ada exam. Sebab bila ada exam kita letak target. Macam kita kan dalam perjalanan hidup kita tahu kita ada akhirat, kita ada neraka, kita ada syurga. Kan? So that is our target. So apa yang kita buat hari ni, satu perjalanan untuk kita mencari nikmat syurga. So peperiksaan ini juga sebagai satu platform, sebagai satu hot button ke arah pembangunan target. Bila tanpa peperiksaan, budak-budak akan jadi lesu dan layu. So bagaimana cikgu di peringkat sekolah menengah? Kalau di peringkat sekolah menengah rendah, kita dah lihat tadi kupasan keperluan tu tadi kan, it based pada individu punya ni dan parents punya background juga. Kalau jenis parent yang mungkin depends lah, ada yang B40 yang dia menekankan perjalanan ilmu, ada yang mungkin bagi dia tak apalah. So itu akan bawa pada kelangsungan mereka akan carry pekerjaan yang sama yang dilakukan oleh ayah. Sebab mentaliti itu tadi tak berjaya diubah walaupun kita dah duduk di zaman kecanggihan. So bagaimana cikgu kalau di peringkat sekolah menengah ni, kalau kita lihat hari ni tak perlu tuition sebab tak ada exam. Kan, jadi tingkatan 3 semua dah tarik handbrake kan. Jadi yang akan bermati-matian adalah tingkatan 5. Tetapi tingkatan 5 pun berlaku keterencatan. Sebab apa? Mereka melihatkan bahawa yang berlaku yang lain ni, kau tak ada exam kan. Even kita lihat mentaliti pelajar SPM tahun ni pun dah boleh dikatakan terganggu sebab mereka dah set untuk bulan 11. Tapi diumumkan oleh kerajaan dia akan exam pada bulan 3 tahun 2022. Kan? Sebagai orang kata circle yang berlaku seperti mana batch SPM lepas. So bagaimana cikgu tentang SPM ni sebagai satu pelengkap dan sebagai satu yang mungkin perlu kot peperiksaan ni tadi sebagai satu orang kata platform untuk kita meletakkan bahawa pelajar ini target kau kan. Kalau kau tak ada macam ni kita tak boleh pergi mana. Sama di universiti pun sama. Kalau pelajar ni dia tak nampak kan, dia akan duduklah dengan CGPA dia yang sekadar yang mampu. Dia tak nampak pun anugerah dekan, dia tak nampak pun keperluan untuk jadi cemerlang. So adakah orang kata tuition itu masih lagi merupakan satu kapsul yang dapat membantu memberikan suntikan untuk pelajar itu melihat bahawa hidup ini perlu ada target dan peperiksaan itu menjadi penyuntik semangat dan motivasi. So bagaimana pandangan cikgu di peringkat sekolah menengah? Okey, baik doktor. Ini pandangan saya lah ya. Saya rasa peperiksaan ni sangat perlu.
Sebab itu di peringkat sekolah menengah, apa pun terjadi, pandemik COVID ke apa ke, kita masih ada peperiksaan. Okey, dicuba buat peperiksaan. Kerana melalui peperiksaan itulah kita kaedah menilai seseorang. Okey, dan dari situlah kita boleh asing-asingkan murid-murid ni ke arah mana mereka perlu tuju mengikut kerjaya yang sesuai dengan mereka. Okey, kalau mereka pandai dalam sains, mereka akan mungkin boleh jadi seorang doktor. Okey, kalau lebih kepada fizik, mungkin boleh jadi engineer. Dari situ. Okey, jadi kita jangan anggap bila tak ada peperiksaan kita tak perlu belajar. Okey, kerana belajar ni sangat-sangat penting. Kerana kalau tak ada kalau kita tak belajar, kita tak ada ilmu. Walaupun kita tak ada peperiksaan, kita anggaplah ada peperiksaan. Kerana kita perlu belajar. Okay, kerana ilmu ini bukan digunakan untuk tahun tersebut saja, tapi ianya berterusan dan mungkin kita akan guna pada suatu hari nanti bila kita dah tua nanti. Contoh yang paling dekat yang saya dapat sekarang ni, sibuk sekarang kita tengah ada vaksin. Okay, vaksin yang ramai orang kata ini tak bagus, takut dan sebagainya. Tapi kalau kita belajar tentang penggunaan vaksin, kita akan tahu apa tujuan pemvaksinan. Jadi saya tak perlu cakap lebih lanjutlah tentang vaksin ini kan. Itu maksudnya ilmu tu perlu ada. Ilmu perlu ada. Kerana bila kita ada ilmu, kita tahu akan apa yang perlu kita buat. Oleh itu ibu bapa perlu pastikan anak kita ada ilmu. Hantar mereka belajar sewaktu mereka dalam proses pembelajaran. Nanti kalau dah terlewat, kita dah tak ada masa lagi nak cover balik. Jadi bila ada peluang dan ruang, ada kemampuan, kita cuba fokus kepada anak-anak kita, beri mereka ilmu secukupnya supaya mereka boleh gunakan dalam kehidupan mereka. Untuk masa depan mereka yang lebih cemerlang. Kerana anak-anak kita ni kalau kita tak bentuk, mereka tak akan terbentuk dengan baik. Kerana mereka perlu ibu bapa untuk menjadi satu mencorakkan mereka. Kerana mereka kadang-kadang mereka masih muda, fikiran belum matang. Mereka tak nampak apa yang berada di hadapan. Dan kita sebagai ibu bapa perlu tahu bahawa hidup ini perlu ilmu. Tanpa ilmu kita akan diperbodoh-bodohkan oleh orang lain. Ilmu kita tak boleh hidup dengan bahagia. Ini zaman sekarang kita kata kan, walaupun kita tahu kita percaya kepada keadaan dan keadaan Tuhan tapi kita perlu ada usaha. Jadi sangat penting walaupun kita tahu bahawa tiada peperiksaan TT3, tiada UPSR, tapi kita masih kena ingat kita masih ada SPM. Dan ini merupakan satu peperiksaan yang sangat besar yang akan menjuruskan pelajar ini ke mana mereka selepas. Betul. Kalau SPM itu tak ada, hidup kita boleh kita katakan macamlah kurang akan mungkinlah tak akan mencapai kejayaan yang cemerlang lah kerana tak ada ilmu. Siapa yang nak ambil kita bekerja kalau kita tak ada ilmu? Keputusan peperiksaan SPM itulah boleh menunjukkan kemampuan seseorang pelajar itu, kemampuan seseorang individu itu, kemampuan dia melakukan kerja, kerajinan dia. Kalau dia dapat result yang baik, menunjukkan dia rajin. Jadi orang akan dia bekerja kerana bila dia bekerja dia akan rajin orangnya. Kalau result gagal semuanya, siapa yang dia bekerja? Kerana dari situ kita tahu budak ini mestilah malas. Buat kadang-kadang otak bagus. Otak akan kurniakan dengan otak yang cerdas. Tetapi kerana sifat malas dan tidak berusaha, maka dapat keputusan yang gagal. Tidak dapat pekerjaan yang baik. Maka mungkin menjadi kurang guna. Jadi SPM tu sebagai satu visa lah doktor cikgu visa untuk everybody to fly. Everybody to fly high. Which destination you nak fly, it based on your SPM kan. So kita tak boleh lah nak suruh cakap mak bapak semua dah kata 5 baru nak hantar tuition. Dah keras dah, susah. Kan. Jadi budak akan jadi die-die lah masa form 5 tu die-die do kan. Kalau tak ada SPM, kita macam terhenti untuk sambung belajar. Masuk institusi mana-mana, tak ada siapa yang sudi. Apa yang kita boleh buat hanya cari pekerjaan yang sesuai dengan saya. Ini pandangan saya sajalah. Kita faham bahawa dalam hidup ni sangat banyak cara untuk kita berjaya sebenarnya. Hanya peperiksaan.
saya tak nafikan lah ya. Tapi kepesaan juga melambangkan kejayaan. Okey, kalau kita berjaya kita boleh hidup dengan lebih mewah, lebih meriah, lebih bagus lagi. Okey, kerana kita telah berusaha bersusah-susah dahulu dan kita akan senang-senang kemudian. InsyaAllah. So terima kasih banyak Cikgu. Jadi di situ kita nampak keperluan peperiksaan, keperluan untuk kita dapatkan tambahan tuition itu untuk membantu pemantapan. Untuk memastikan pelajar-pelajar ini kita dapat empower dia. Kita nak memperkasakan semua anak didik ni tadi, anak-anak ni tadi dengan kekuatan ilmu. Kan untuk kelangsungan daripada masa akan datang kan. Nanti kalau di universiti pun ada mungkin titik mula yang akan ada menarik dia dengan subjek di universiti. Even hari ni kalau nak ambil kejuruteraan pun dia nak tengok you credit tak dalam APMET. Kalau you tak credit APMET, you tak boleh bawa kejuruteraan kan. Betul. So benda ni penting kan. Sebab itu SPM. Jadi itu yang berlaku orang kata berada dalam keadaan comfort zone lah untuk pelajar tingkatan 1, 2 dan 3 kan. Dan sampailah kepada tingkatan 4 hari ni yang tak ada exam, dia tak tahu hala tuju dia nak pergi sains ke, dia nak pergi art ke, dia nak pergi account ke. Itu pun memberikan satu konflik juga sebenarnya kepada mungkin barisan guru-guru untuk susunatur dan mungkin ada kaedah tertentu yang digunakan sebagai kayu pengukur. Jadi untuk pusingan yang ketiga ni cikgu, saya mungkin tarik pandangan cikgu, mungkin kita nak bagi pada kesimpulan dah cikgu. So untuk kita kata apa yang anda mahu, ubah minda. Hari ini kita nak ubah mentaliti pelajar yang mendengar, tak kira lah di peringkat sekolah rendah atau sekolah menengah, mahupun ibu bapa yang mendengar perkongsian sembang santai kita ini. Maksudnya kita nak menyeru mereka ini untuk usahalah untuk mendapatkan tambahan ilmu untuk anak-anak. Sebab kalau apa yang mereka dapat di sekolah je tak cukup. Kalau hari ni pembelajaran online pun ramai ibu bapa yang peringkat SPM mencari lagi kelas-kelas online lain sebagai tambahan. Kan? So mungkin itu tak berlaku untuk di peringkat sekolah rendah sebab mereka melihat bahawa tidak ada exam. They don't have the target. So bila dia tak ada target yang based pada exam oriented, so they feel that kan tak payahlah kan, you tunggu form 1 lah. Tapi dia tak tahu bahawa bila form 1 tu daripada basic yang you cakap tadi, asas tak cukup, so dia tak dapat nak sustain untuk kelangsungan dia di peringkat sekolah menengah. So mungkin cikgu di peringkat yang kepada orang kata pusingan kita yang terakhir ini, apa yang mungkin cikgu boleh seru kan. Saya tertarik dengan cikgu cakap snowball effect tu kan. So kita tahu kita makin mula dengan kecil dan makin lama kita akan jadi besar dan besar dengan disiplin dan ilmu yang kita dapat tadi. Jadi apa yang mungkin cikgu boleh seru untuk kita mencakupi balik tajuk kita, maksudnya apa yang anda mahu, ubah minda, right? Dan kita nak cerita hala tuju. Hari ini guru ini bukan hanya mengajar tapi juga membimbing, tarbiyah dan ta'dib kan. So main peranan, sebab itu KJ meletakkan moto mendidik dan menginspirasi. So apa yang cikgu mungkin boleh seru kepada ibu bapa untuk datanglah tuition dekat KIP Gym kan, dapatkanlah ilmu. Sebab guru-guru di KIP Gym ini semua adalah guru-guru. Kita tak ada ambil tutor kan. So semua guru-guru yang insya-Allah pelajar-pelajar ini dapat dibentuk. Sebab guru ni dia maha mengetahui kurikulum yang berubah. Sebab hari ini kurikulum sekolah ini berubah seperti air bah. Terlalu laju. Kan, kadang-kadang cikgu baru nak kod benda ni dah ubah lagi. Kan, so banyaklah perspektif yang mungkin menjadikan satu tanggungjawab dan bebanan juga kepada guru ni dalam perjuangan konflik perjuangan ilmu ni. So cikgu, apa yang cikgu mungkin di peringkat akhir ini untuk cikgu simpulkan dan menyeru kepada ibu bapa untuk ubah minda, hantarlah anak untuk mendapatkan tambahan ilmu dengan tuition dan sebagainya untuk membantu anak-anak ni dalam kelangsungan yang akan datang. So silakan you. Okey, baik. Saya ni mungkin saya tak ambil masa yang panjang. Saya cuma ingin mengaitkan dengan realiti-realiti yang ada lah di waktu sekarang ni. Okey. Jadi keperluan kita nak mengubah stigma. Macam mana kita nak ubah mindset kita. Kita tentukan apa yang kita nak sebenarnya. Pendidikan ni sebenarnya dia adalah usaha yang berterusan. Bukannya hari ni kita usaha, besok kita dapat. Okay? Bukannya hari ni nak biasa, besok nak biasa, baru hari ni kita nak belajar, nak kerja semua. No. Okay? Pendidikan tu bukan macam tu. Dia adalah dia tak melahirkan magic. Yes. Dia macam kita naik tangga. Nak pergi ke tingkat 10, kita mesti lalu tingkat 1, tingkat 2, 3 dan seterusnya baru sampai ke tingkat 10. Kita bukannya Superman yang kita boleh pop dari 1 terus pergi 10. Superman pun kena terbang dari bawah tau. Dia tak tiba-tiba pop dia ada ke atas. Walaupun dia ada apa kelebihan yang beyond daripada manusia biasa, dia tetap kena bermula dari bawah. Okay?
Okey, itu satu lagi. Dan kita pada waktu ni kita disogokkan terutama murid-murid lelaki, pelajar-pelajar lelaki kita disogok dengan kehebatan bintang-bintang bola sepak seperti Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Okey. Tapi bila kita tengok macam mana mereka boleh sampai ke tahap terbaik di dunia. Okey, greatest of all time atau kita panggil GOAT. Okey, GOAT, greatest of all time. Macam mana boleh mereka menempatkan diri sebaris dengan Maradona, sebaris dengan Pele. Dan kita tahu sekarang ni Cristiano Ronaldo telah memecahkan rekod penjaring terbanyak sepanjang zaman di seluruh dunia dengan 109 gol. Oh, ini cerita bola lah. Ada kaitan je kat situ. Dan kita tahu berdasarkan dia bertemu ramah kepada kawan-kawan sepasukan dia. Dia katakan sebelum mereka turun latihan pukul 8, Cristiano Ronaldo dah ada di padang untuk melakukan latihan. Dan apabila katalah tamat sesi latihan tu 2 jam, sebab apabila semua orang telah balik, Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi ni masih individu yang berada di atas padang untuk meneruskan latihan. Dan mendapatkan teknik-teknik sepakan yang mana teknik-teknik sepakan ni tidak diajarkan dalam latihan. Mereka discover sendiri. Mereka berusaha sendiri. Okay? Apabila mereka berusaha ke satu tahap di luar batasan orang lain, maka mereka akan dapat hasilnya daripada apa yang mereka praktikkan. Macam itulah juga pendidikan, apabila kita berusaha lebih daripada orang lain, kita akan dapat lebih daripada apa yang orang lain dapat. Okay. Saya letakkan juga pengalaman saya ni bukanlah orang yang pandai dalam bahasa Inggeris dulu. Dan sejarah keluarga saya pun bukannya orang yang pandai-pandai bahasa Inggeris, cuma ayah saya saja bersekolah di sekolah kita panggil sekolah vernacular kan dulu kan. Sekolah-sekolah berbahasa Inggeris kan. Jadi itu sajalah yang saya ada kan. Tapi ialah ayah saya pun seorang yang bekerja di ladang getah setiap hari. Jadi mungkin tidak ada masa untuk menumpukan pengajaran ataupun perkembangan saya dalam bahasa Inggeris. Jadi saya terpaksa berusaha sendiri. Jadi usaha yang saya dapat tu ada antara kawan-kawan saya yang masa sekolah rendah dulu dia dapat A dalam UPSR dan saya cuma dapat C. Okay? Dan ada juga kawan-kawan saya yang sekarang ni saya boleh katakanlah, bukan saya nak berlagak atau apa, kualiti bahasa Inggeris yang saya ada buat setakat ni lebih baik daripada kualiti yang mereka ada. Maknanya apabila kita berusaha lebih daripada apa yang kita cuba dapat, saya rasa yalah, memang kita akan dapat apa yang kita usahakan tu sebab dalam dalam agama kita pun ada mengatakan manjat dan wajat. Siapa yang usaha dapat. Kita usaha lebih, kita dapat lebih. Kita usaha sikit, kita dapat sikit. Kita tak usaha, kita tak dapat apa-apa. Jadi usaha untuk mendapatkan ilmu itu penting. Di situ saya cuba kaitkan tadi dengan situasi bola sepak Alright. Dan kita tak boleh kata kan untuk pelajar perempuan pula mereka lebih menumpukan kepada kepada bidang-bidang teknologi, bidang-bidang peragaan untuk yang mementingkan kecantikan dan sebagainya. Okey. Alright. Okey. Bab ni kita tengok saya tengok pelajar perempuan kali ni pada zaman sekarang ni lebih bertumpu kepada kosmetik. K-pop. Macam mana K-pop tu dia boleh buat persembahan dia atas sepentas tu synchronize. Dia punya pergerakan tu sama, cantik pergerakan dia. Apa dia ingat sekadar naik pentas dan berlatih. Dia tak tahu pelakon-pelakon penyanyi-penyanyi K-pop ni berlatih 18 jam sehari untuk satu persembahan. Dan mereka kena ingat setiap pergerakan dia orang. Dan bukan itu saja, mereka ada lagi latihan-latihan lain di luar waktu latihan yang ada 18 jam tu. Okay. Jadi apa yang kita nampak cantik di result di keputusan peperiksaan kita, tak kisahlah peperiksaan pun sebenarnya bukannya usaha hari ni biasa semalam baru kita nak belajar, bukan. Macam mana kita dapatkan result yang cantik, result yang hebat dalam keputusan SPM kita nanti adalah berasal daripada usaha yang kita mula daripada prasekolah. Bukannya 17 hari bulan 2, 17 hari bulan Mac nak exam, 16 hari bulan Mac baru kita nak belajar, bukan. Dia tak akan jadi macam tu. Okay? Macam yang Dr. Noliah beritahu tadi, pendidikan bukan magic, dia adalah usaha.
Okay. Right. So tu dia cikgu, terima kasih banyak kepada cikgu Cikgu Fahmi atas rumusan boleh saya katakan rumusan Betul. Untuk perbincangan kita sembang santai apa yang anda mahu ubah minda. So bagaimana pula dengan perspektif pandangan daripada Cikgu Nurliza sebagai wakil daripada sekolah menengah tentang mungkin rumusan untuk menyeru pada ibu ayah ini, seperti mana yang Cikgu Fahmi cakap tadi, kita perlu ekstra kan. Hari ni kalau promosi minyak pun dia kata extra mileage kan, for extra power. So the extra is very important. So to get the extra, so ibu bapa perlu sedikit pengorbanan kan, berkorban duit untuk perjalanan masa depan. So bagaimana dan apa mungkin kesimpulan yang cikgu boleh sampaikan dalam segmen kita sembang santai ubah minda ini, apa yang anda mahu ni, untuk menyeru pada ibu ayah ini tetap kekalkan mentaliti bahawa tuition ini merupakan satu mungkin kata platform terbaik lah untuk membantu lonjakan kecemerlangan anak-anak. Silakan cikgu. Baik doktor. Jadi sebagai kesimpulan, saya berpegang kepada kata-kata ini usaha, doa dan tawakal. Okay? Jadi bermula dengan usaha. Betul kata Cikgu Muhammad Fahmi tadi. Kalau kita usaha sedikit, kita dapat sedikit. Usaha banyak, dapat banyak. Tak usaha, tak dapat. Okay, jadi usaha tu adalah asas. Okay, justru itu saya mengajak bapa di luar sana supaya berusaha. Kita berusaha bukan untuk diri kita sahaja, tapi kita perlu berusaha untuk anak-anak kita. Sekiranya kita ada kemampuan yang lebih, bantu anak-anak kita. Anak-anak ni satu anugerah. Kita berusaha untuk mereka, untuk kejayaan hidup mereka. Usaha bukan bermaksud maksud saya untuk kejayaan di masa hadapan mereka dari segi mendapatkan ilmu. Jika ada kemampuan, usaha untuk mereka untuk tambahkan, maksud saya menghantar ke kelas tambahan untuk mereka tambahkan ilmu. Bukan saja ilmu sains, matematik, tapi kita boleh juga hantar untuk kelas agama. Tambah ilmu untuk masa depan mereka. Jadi inilah masa mereka, masa kecil mereka ini, zaman persekolahan mereka ini, inilah zaman mereka mendapat ilmu. Ini zaman mereka. Nanti dah tingkatan berapa, dah umur 20 lebih dan mereka dah kepada benda yang lain pula. Sekarang untuk mencari ilmu, jadi kita beri mereka dengan kemampuan yang kita ada, kita tambahkan. Kita beri mereka kerana mereka adalah anugerah terindah mereka. Usaha untuk mereka supaya mereka berjaya di masa hadapan. Oleh itu usahalah ibu bapa untuk hantar anak-anak ke pusat tuition sekiranya mampu. Kerana ini di pusat tuition ini kerana kita membantu pelajar-pelajar. Ramai cikgu-cikgu boleh bantu. Apa sahaja. Kita berusaha untuk anak-anak kita. Kita bukan fokus kepada duit. Bukan. Tapi fokus kepada pembelajaran anak-anak kita supaya mereka maju ke hadapan dan mereka boleh gunakan ilmu itu untuk kehidupan mereka yang lebih cerah. Terima kasih banyak kepada Cikgu Nurliza Ayu atas satu kesimpulan yang telah diberikan daripada perspektif sekolah menengah tentang keperluan tuition ini sebagai satu sebagai satu tool jugalah untuk membantu kelangsungan kecemerlangan anak-anak. So alhamdulillah kita dah sampai di penghujungnya untuk segmen sembang santai. Apa yang anda mahu ubah minda, apa yang dapat saya rumuskan hari ini daripada dua barisan panel saya, Cikgu Muhammad Fahmi, Mak Dahlan dan Puan Cikgu Nurliza Ayu binti Muhammad Said, keperluan 4E iaitu kita perlu ada effort itu akan mendatangkan extra itu akan memberikan experience itu akan memberikan kita excellent. So mudah-mudahan the 4E ini akan menjadi pelengkap terbaik dalam memberikan kekuatan kepada ibu ayah. Hantarlah anak ke tuition, bagilah mereka merasai keperluan ilmu itu sebagai nilai tambah untuk memperkasakan mereka dalam kelangsungan hidup, dalam disiplin dan kejayaan yang akan mereka hadapi nanti pada masa akan datang. So terima kasih banyak. So saya juga hari ini menjemput pada ibu bapa dan pelajar-pelajar yang mendengar, dapatkanlah ilmu, datanglah ke KIP Gym insya-Allah, Kelab Ibu Bapa Guru Islam Melaka. Mudah-mudahan KIP Gym ini dengan moto mendidik menginspirasi dapat kita membantu memberikan suntikan kecemerlangan kepada anak-anak Melayu Islam kita di bumi Melaka ini. So terima kasih banyak cikgu atas perkongsian ilmu hari ini. Bagi saya sharing is caring, caring is loving, because we love all our students. So kita berada dalam segmen bicara hari ini untuk memberi kesedaran, untuk memberi
satu kapsul untuk motivasi dan buka minda mereka tentang keperluan pendidikan, keperluan tuition sebagai nilai tambah. So terima kasih banyak. Assalamualaikum. Stay safe dan jaga diri baik-baik. Terima kasih. Terima kasih sama-sama. Bukan ada lagi benda nak tambah tapi ya, boleh teruslah. Cuma mungkinlah ini mungkin sedikit seruan lah daripada para ibu bapa kan. Di waktu ni mungkin ramai lagi ibu bapa yang masih lagi nak menunjukkan kemewahan sendiri. Saya rasa bukan langkah yang tepat kerana kita tengok bangsa lain ada yang tambah gelang cikgu ibu bapa, kita tengok bangsa lain ada ibu bapa yang mereka rela miskin. Mereka rela miskin, mereka susah makan sikit hanya mementingkan pendidikan anak-anak mereka. Itu bukan, memanglah mereka tu bukan orang Islam kita kan, tapi itu saya rasa itu adalah satu contoh yang patut kita teladani lah supaya kita boleh berfikir, jadi boleh lebih memajukan diri. Itu sajalah. Okey. Jadi saya lupa nak tambah tadi. Ada terfikir ni lupa nak tambah. Terima kasih banyak cikgu. Itu antara ekstra yang memberikan excellent kepada perkongsian kita pada hari ini. So terima kasih banyak. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.